Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannif fi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada siang hari ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di celah-celah waktu rehat kita ni kita isikan dengan renungan lah, kita kata tazkirah, ringkah kita kata bukan mengajar lah. Kerana saya pun semalam baru balik daripada Melaka ya, sampai pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, 2.30. Jadi pagi tadi tu agak orang panggil kalut jugalah. Tapi alhamdulillah lah, kita gunakan masa yang luang ni berarti kita termasuk mudah-mudahannya di kalangan orang yang Allah Taala bagi taufik. Amin. Kerana Nabi SAW sabda, al-khizlanu kullu khizlan. Orang yang tidak Allah Ta'ala bagi taufik, di kalangan yang paling Allah Ta'ala tidak bagi taufik. Itu bahasa lembut. Kalau tu guru saya, dia kata orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Tu kasar sikit ayatnya. Hak paling bodoh dia sekali. Kalau tanding hak bodoh-bodoh tu, dia paling bodoh sekali di kalangan hak bodoh. Tu agak kasar sikit lah. Kalau kita bahasa hak standard je, orang yang paling Allah Ta'ala tidak bagi taufik di kalangan orang yang Allah Ta'ala tidak bagi taufik. Kerana khizlan tu lawannya taufik. Khizlan lawannya taufik. Taufik ni artinya khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah. Allah Ta'ala bagikan ikhtiar kepada hamba, usahaan kepada hamba untuk dia mengerjakan ta'at ibadat kepada Allah. Itu dia panggil taufik. Maka kerana tu taufik ni satu daripada nikmat yang sangat susah nak didapat. Sehingga dalam Quran ni ada sepatah je perkataan taufik. 30 juzuk, 1,600 lebih ayat tu ada sepatah je ayat taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Itu je. Lain tak ada. Tak percaya tengok ada Quran sini ni, boleh cek dia. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang dapat memberi taufik melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Ayat tu sah, tak ada lain. Maka ulama mufassir, ulama tafsir dia kata ini sebagai isyarah. Isyarah ni artinya i'lamun bi khafiyyin, pemberitahuan daripada Allah dengan secara halus. Artinya apa Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dengan secara khafi, dengan secara halus?
nikmat taufik ni susah didapat. Sehingga tebani Al-Quran. Tebal Quran itu ni. Tebani Quran susah yang disebut dia. Nah, sepatutnya sebut dia. Artinya susah. Nah, susah nak didapat. Jadi kerana tu bila kita dapat, syukur banyak-banyak. Nah. Surah apa tak ingat lah. Satu ya. Cuba cek lah dalam Quran. Itu ni tidak ada ayat lain melainkan satu tu je. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang dapat memberi taufik melainkan Allah. Satu ya. Satu ayat tu ya. Lain tak ada. Inilah sebagai isyarah bahawasanya nikmat taufik ni sangat susah didapat. Maka apabila kita dapat, wajib kita kena syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur nikmat taufik ni, Allah Taala tambahkan lagi. Taufik ilmu, taufik amal. Nah, taufik dalam setiap amal tu meliputi kelengkapan dan kesempurnaannya. Banyaklah taufik ni ada pelbagai pembahagian pula. Nah, taufik biasanya orang duk cakap kak kalau akhir-akhir daripada sudah ucapan ceramah ke wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Ucapan tu pun menunjuk kata susah dah nak dapat taufik. Nah, kenapa? Karena ayat standard ni at-taufiq wal hidayatu billah. Itu. Bermula taufik dan hidayat tu hanya dengan pemberian Allah, pertolongan Allah. Tapi tidak. Kita kata wabillahi taufik wal hidayah. Itu dia panggil dalam ilmu pengajian bahasa Arab, dia panggil mimba bima taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Mendahulukan perkara yang sepatut di belakang. Sepatut wabillah tu duduk belakang. Sepatut ayatnya at-taufiq wal hidayatu billah. Sepatut ayat gitu. Tapi dah wabillah untuk depan dulu. Wabillahi taufiq. Jadi taqdimu ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan yang sepatutnya duduk di belakang. Nah, tufidul hasra, memberi makna hasar. Hasar ni maknanya hanyalah, tidak yang lain. Itu makna hasar. Hasar ni bahasa apa kita nak sebut? Payah sikit lah bahasa Melayu kita ni. Hasar ni makna sakat. Sakat. Sakatan. Makna hanyalah, tidak yang lain. Macam kita baca Fatihah tu. Kita baca Fatihah tu kan? Sepatut ayat standardnya na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka, kami menyembah kepada engkau. Wa nasta'inuka, kami meminta pertolongan kepada engkau. Tetapi kalau ayat seperti itu memberi makna bahawasanya kita menyembah kepada Allah, boleh jadi kita juga menyembah kepada selain daripada Allah. Itu. Na'buduka wa nasta'inuka, kami minta tolong akan dikau wahai Allah. Berarti kita pun boleh juga minta tolong kepada selain daripada Allah. Jadi tidak. Wa marika tu tak depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia panggil taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra tu. Jadi makna dia tak sama tadi. Tak berubah. Makna dia beza. Berubah. Ya, bunyinya macam iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sahajalah kami menyembah. Tidak kepada yang lain. Itu makna hasar tu. Itu makna hasar. Hasar ni apa dia panggil? Sakat lah. Kalau kita bahasa kita sakatan. Mana hanya iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sahajalah kami menyembah. Tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau sahajalah kami minta tolong, tidak kepada yang lain. Itu makna dia jadi begitu. Kalau na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembah kepada engkau dan kami minta tolong kepada engkau wahai Allah, maknanya boleh lagi difahami, boleh jadi dia sembah juga selain daripada Allah. Boleh jadi dia minta tolong juga selain daripada Allah. Itu. Nak memberi makna sakatan. Hanya kepada Allah sahaja, tidak kepada yang lain. Mari benda hak duduk belakang letak depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi makna beza tu. Sama aja gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala jualah, sahajalah. Tidak dengan yang lainnya didapatkan taufik dan hidayah. Itu makna dia berbeza, berubah. Itu. Jadi lawan bagi taufik dia panggil khizlan. Apa khizlan? Khizlan ni lawan bagi taufik. Kalau taufik khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah wal ibadah,
Artinya kalau khizlan khalqul qudrati fil abdi 'alal ma'siyati aw 'ala ma la ya'nihi. Itu. Allah Ta'ala menjadikan kepada kita hamba satu ikhtiar, satu ring, satu semangat, pilihan, kemampuan untuk mengerjakan maksiat ataupun perkara yang tidak ada manfaat pada agama. Itu dia panggil khizlan. Tu contohlah kita kata, tu musim-musim Covid ni. Ada musim-musim Covid ni lah. Itu ni. Tu kalau alah kau program joget ni kan, Allah subuh. Subuh mekar, tu habis rancangan TV tu ada belaka program reality berjoget. Nyanyi berjoget apa tinja-tinja. Ada yang kata artis pun nak cari rezeki juga. Tak apalah gilah. Dia mau kata nak cari rezeki kan. Lepas tu masjid. Lagu mana kita? Lagu mana cerita? Masjid. Paling kurang pun masjid nak dibuka, diperketatkan SOP, tak ada masalah. Sini. Yang pentingnya jangan tutup terus. Ni tutup terus, pun tak turun angka Covid tu. Kalau tutup jadi angka Covid jadi kosong tu, kita pun sukalah ni dak duk naik semacam. Lah ni Selangor ni lebih lah ni Selangor ni lebih pada Sabah dah. Juara dah kita Selangor ni. Ambo komen hok di pih tuanku Sultan lah. Ambo kata tuanku daulat tuanku, kalau tuanku nak tengok Selangor ni turun Covid, buka lah balik masjid. Karena masjid ni tempat hok paling ketat SOP. Masjid surau ni. Jangan kita kiyah masa hok bulan 2, bulan 3 itu. Bulan 2 dia kata, bulan 3 itu PKP awal-awal bulan 3 itu tu tidak ke kluster masjid Seri Petaling. Tu tak ada SOP lagi. Bare tak tahu ke mana lagi menata Covid ni bergapo dia benda kat sini. Tak ada SOP lagi. Orang tak tahu bergapo dia menata Covid ni. Jenis cekelak kau bergapo kat sini. Orang tak tahu bergapo lagi, SOP tak ada. Kita pun setuju tutup masa tu. Tu. Jadi jangan duk kiyah sama. Hak zaman tak ada SOP tu tak apalah tutup. Kenapa? Kerana kita nak jaga sungguh. Bila dah ada SOP dah berjalan dah bulan ni start buka dah masjid. Tengah-tengah bulan ni kalau tak silap hari tu start buka masjid Jumaat ke apa. Tu pun ketak SOP ni. Nak daftar, nak Jumaat nanti kena daftar ni. Pocik-pocik hak tu buta internet ni gak. Pakai tak daftar terus dah lah weh. Pakai tak Jumaat lah. Kita muda ni pun kadang-kadang tak teringat nak daftar. Mujurnya Masjid Bandar Baru Sungai Buloh tu je kenal muka kita kuliah situ juga kan. Jadi ada orang panggil kabel ni lain macam lah sikit. Boleh lah masuk. Tak daftar pun. Tapi nak ayatnya, kita ustaz ni pun bila buka balik bulan ni tu Jumaat, mari kelitah bawah dalam hati. Sedap juga kalau tak ada Jumaat. Bahaya ni. Artinya orang panggil lekat tarbiyah. Lekat tarbiyah bulan 3 itu PKP tak ada Jumaat strik tu. Bila buka balik bulan ni tu rasa sedap juga kalau tak ada Jumaat. Relax rasa. Tak ada kena tunggu bala bergapo ya. Makan pun kalau tidur je negara molek. Perak 3 kali sehari. Makan 5 kali sehari. Ini bahaya ni sebenar. Benda gini sangat bahaya. Karena kita bimbangnya kalau kita tutup. Kalau Covid, siapa bila? Siapa Covid turun? Kalau tak turun, setahun 2 tahun, duk main tutup lagu ni. Kita kata 3 tahun lah. Barulah turun lah kita kata takdir Tuhannya turun Covid ni. Kalau masjid buka ketika tu jangan marah kalau orang tak mari. Kenapa? Kerana orang ni 3 tahun, bertahun-tahun dah lekat tarbiyah, lekat desa dah. Imarahnya depan TV gegawa kanza. Nak tahu ni tu imarahnya. Lepas ngorek sampai esok. Lepas rapat jik pun sebelah mana. Nak tahu ni. Jangan marah. Kenapa? Kerana kita sendirinya didik rakyat kita sedap duduk dengan tak ada buka masjid. Tak ada jemaah. Tak ada orang panggil memakmurkan masjid dengan majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Boyak gitu semua adalah komennya mudah-mudahan daulat tuanku buka lah balik. Tak ni. Kerana kitanya memang SOP lama dah.
Sebelum ada Covid, sebelum nanti Covid ni mari ni, nah, kuliah majlis ilmu ni memang mengamalkan orang panggil SOP. Tengok. Jauh mana? Berapa kilometer jauh? Jauh. Nah, memang tak ada masalah. Nah, ya Allah ya Rabbi. Kalau pokok kata kau masjid ni pun memang tak ada masalah lah kita kata. Nah, kenapa? Kita orang sejik orang seorang ni memang lama dah lah amat SOP-nya. Cuma semaya lah. Sunatnya kira-kira rapat. Cuma oleh kerana orang panggil seumpama bala seperti wabak, seumpama Covid ni, maka kita jauhkan orang panggil sedikit daripada masing-masing individu masing-masing. Tak ada hal lah. Kerana kita nak menyelamatkan nyawa kita. Cumanya kalau bolehnya para mufti kita ni berbahah balik. Kerana kita negara bermufti ni, kita tak boleh nak guna pendapat kita kat sikot deh. Kerana demo autoriti dalam mengeluarkan fatwa. Bukan ustaz-ustaz kapung apa kelas-kelas kita ni pada pendapat saya. Pendapatmu siapa nak pakai? Bukannya sultan bayar gaji kamu jadi tok peti dia tu ni. Jadi tu kena tok peti sendiri. Tok mufti kerana sultan bayar gaji ke dia. Bukan bayar gaji ke kita. Jadi tok peti kalau bolehnya bahas balik, buat bahasul masail balik. Apakah Covid ni seumpama wabak seperti zaman-zaman Rasulullah, zaman-zaman sahabat mula. Seperti ta'un ke apa dia ni. Sebab kalau kita bacanya ta'un ni berat apa? Ta'un ni kalau kita tak berubat dalam masa 2 jam. Jangan 2 hari 2 jam. Mati. Adat kata mati. Bukan wajib mati dah. Adat katanya mati. 20,000 sahabat mati. Kes ta'un ni. Tu. Jadi duk tengok ke Covid ni tak ada vaksin pun boleh segar hidup gelik. Molek-molek Kata ni. Jadi tak berapa nak mati mana gitu. Tak berapa nak segera mati lah kita kata. Ada juga yang mati tu sebab ada penyakit-penyakit lain. Cima ni darah tinggi jatuh. Gak selama keni pun duk mati ramai juga. Muka kita tak bila ya tu ya tu. Tak berasa takutnya lah ni muka duk bila. Bila tu tak berasa takut lah. Kalau kita baca lagi kitab Syarah Sawi Jawharatut Tauhid Imam Muhammad Sawi Al-Maliki Syekhul Azhar dia sebut lagi kitab tu dia kata sehari ni 124,000 orang wafat setiap saat. Bukan setiap saat, setiap tarik nafas 124,000 orang nak mati. Hembuh balik 124,000 orang beranak gelik. Tu tak tahulah zaman tu tak ada lagi orang panggil komputer nak kira berapa satelit ke berapa tak tahu Allah alam ulama kira lagu mana. Anggaran lah tu takriban. Jadi tak ada dok pelik memang kita orang panggil kalau tahu hidup ni lawa bagi mati beres selesai tak ada masalah. Memang hidup lawa bagi mati. Tak ada penyakit nyakar pun kalau dah nak mati je ke. Cuma kalau kita kata wabak seumpama wabak ta'un berat sungguh. Berat sungguh wabak ta'un. 2 jam kalau tak berubat kena ta'un kan adat kata mati. Tapi menata Covid ni nampak biasa sehat molek. Sehat molek tak ada apa. Tu sehat molek tak ada apa. Kau beza. Jadi kalau boleh bahas molek lah. Maknanya tok peti kita kena bahas adakah Covid ni boleh jadi supaya wabak balak seumpama ta'un ke tidak sampai ke tahap tu ke kalau tak sampai tahap tu maknanya kita kena terima lah kita hidup dengan Covid sebab nanti tu pun kita tak nampak. Lagu mana benda tak tahu. Tu. Kita kata bukan tak ada, jangan kata tak ada. Marah doktor duk pakai baju angkasa wem ke apa tu. Ada tu ada cuma kitanya tak nampak lagu mana benda Covid ni. Sebab demo hak kena lah ni tak ada dah rebah jatuh lepas roda-roda macam awal-awal dulu kan bulan 3 tu tengok dalam video tu kat rebah jatuh lepas roda-roda takut kita pun tu kalau ni tak ada dah weh tak ada tak kalut mana dah kena pun senyum dia kata 14 hari mana hilang negatif balik. Jadi tak ada apa. Jadi Al-Khizlan tadi sambung ada Al-Khizlan tak habis lagi tadi baru mukadimah harus 122 dah Jadi Nabi kata al-khizlanu kullu khizlan. Orang yang paling tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala daripada sekalian orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Itu bahasa lembut. Kalau Tok Guru Hamba terjemah tadi, Hamba sebut dah tadi. Tok Guru Hamba terjemah al-khizlanu kullu khizlan. Orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh.
Hak bodoh-bodoh ni ramai, tapi tanding hak bodoh-bodoh dia bodoh sekali. Itu mana? Al-khizlan kullu khizlan. Siapa? Anta tafarraqa minasyaraghi wa alla tatawajjahu ilaih. Orang yang apabila ada masa luang dia daripada masa kesibukan dia, anta tafarraqa minasyaraghi, orang yang terpisah daripada masa kesibukan dia. Artinya ada masa rehat, kita kata. Macam kita ni, ada masa rehat pukul 1 sampai pukul 2 contoh. Tapi wa alla tatawajjahu ilaih, tapi dia tidak berhadap masa rehatnya untuk menuntuti ilmu agama Allah. Ada. Maka sebab tu syukur banyak-banyak. Itu sebab tu kata mukadimah hari ni. Nak syukur banyak-banyak pada Allah Taala. Nak kerana Allah Taala bagi kita ni taufik. Apa? Lawan bagi khizlan tadi. Kalau kita orang khizlan kan artinya kalau ada masa luang kita tak gunalah untuk mengaji ke apa. Nah, guna untuk duduk lepo, duduk buah, duduk isap rokok, duduk kedai kopi, yoya-yoya, main haji, main dan cukup masa, masuk kelik kerja balik. Habis begitu sia-sia. Nah, sia-sia umur. Nah, tu maka syukur pada Allah Taala kerana Allah Taala bagi kita taufik. Apa? Khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah wal ibadah. Allah Taala jadikan kepada kita ikhtiar usaha untuk kita mampu mengerjakan taat dan ibadat. Satu daripada taat ibadatnya ialah duduk mendengar kalam ulama. Mana kalam ulama? Ambo petik daripada kitab Nasaihul Ibad. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wal maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua min babis sunai, daripada bab dua-dua dia panggil. Maqalah yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama ayil amilin. Hendaklah kamu, alaikum ai ilzam alaikum, wajib atas kamu. Itu makna alaikum, wajib ai ilzam alaikum, wajib atas kamu bimujalasatil ulama'i, duduk di majlis para alim ulama. Para alim ulama. Nah, itu ni. Dia kata alim ulama tak ada dah lah ni. Nah, kalau gitunya kita ambil kitab-kitab ulama. Kita mengaji dengan orang yang mengaji kalam-kalam ulama. Macam kita ni bukan ulama lah. Nah, ustaz kapung pada gitu. Bukan ulama lah. Karena ulama ni orang takut ke Tuhan. Nah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya hamba Allah Ta'ala yang paling takut pada Allah Ta'ala tu ialah ulama. Jadi kalau orang panggil setakat ustaz, piyu, nak ada ni. Orang da'i kau berapa tu manusia biasa belaka tu. Habib, mursyid, syekh, seh kau berapa. Nah, manusia biasa belaka tu. Tak payah duk pelik lah. Nah, tak payah duk pelik. Orang panggil masuk, merogoh kau berapa. Tak payah duk pelik. Nah, manusia biasa. Nah, manusia tak payah dia. Apa tak payahnya? Sebab dia mau jadi pelik belaka. Nak warna ni, nak bolehnya rogo ke? Tak tahulah, moga nafsu dia panggil. Nafsu dia mungkin itu ujian bagi dia. Lagipun kita tak tahu lagi betul ke salah ke, wallahu a'lam. Kita tak tahu lagi. Kemudiannya pula jangan kita kutuk-kutuk lebih sangat kerana kita pun ada zuriat kita juga. Ada kaum kerabat kita juga. Takut nanti Allah Ta'ala uji anak cucu cicit kita pula jadi progo bersiri juga. Apa tak? Jangan. Jangan. Setakat kita doa kalau tidak betul ke jadi fitnah. Kalau betul mudah-mudahan itu sebagai pengajaran untuk dia. Karena apa? Karena kullu bani adama khata. Tiap-tiap anak Adam tu memang buat dosa. Ambo banyak dosa, cuma je Tuhan tutup dengan serban, dengan jubah, dengan bergapo, tak nampak. Ni. Dia mau tak nampak berjuru sama. Padahal kalau Tuhan buka air ni kan. Jangan kata nak mengajar, nak tobek rumah, malu bah. Luruh hai muka ni tak. Jadi Tuhan tutup air kita tu. Sebab itulah Nabi kata man satara uyuba akhil muslim. Siapa yang menutupi aib bagi saudaranya yang muslim, satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala tutup akan aibnya pada hari kiamat.
Tu kat lon ni orang tak cara ke hadis dah, dia mau cari duit belaka. Tubik je dai itu, merogok ini, cabut itu, buat lalu dah video. Buat lalu dah tengok YouTuber kan. Buat lalu dah video nak win bila rating naik tu kat duit dapat YouTube bayar. Suka dia tak percaya dak aib apa. Itu. Maka jaga-jagalah kerana wallahu alam lah. Macam apa pun pernah kena uji juga dulu. Berat masjid buai terus ngajar. Apa ustaz atok retin tu. Sungguh. Kena uji juga bah. Ya ke? Memang. Dah pukul 3 pagi masuk lokak. Sungguh. Ya Allah. Pukul 6 pagi baru tubik. Tu pun mujur sebab hang mengajar di masjid Surah Khalid Al-Walid tu kan. IBD tu jadi DSP situ kenal. Mana ustaz kita masuk sini? Pukul 3 pagi lepas subuh tu pun berasa Allah perik yang lama dia jarang gerak ni lama rasa. Lepas tu naik mahkamah ke apa orang duk caci maki apa ya? Caci maki kutuk lah anak kecil lah kali. Menekeh. Seka jangan minta maaf. Seka jangan minta maaf. Kau duk kutuk Istanbul baku blori so berapa kontainer tu senyap awak tak tahu itu. Tu maka jangan jangan kita tak tahu kita tak tahu orang panggil apa peristiwa hakikat wallahu a'lamu bihaqiqatih. Allah Taala lah yang mengetahui apa hakikat yang sebenar. Jadi setakat ustaz kapo apa kita ni enggak dai ke doa ke menata apa nama gelar ke gapo tu nasi biasa berlaku. Kalau buat dosa tu biasa. Hak luar biasanya wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat dosa. Tu baru hebat. Orang yang bertaubat pada Allah Taala. Sebab tu kita tak tahu orang yang kena hukum kata tu jahat teruk pada kita, kok kita teruk pada dia. Barangkalinya lebih baik dia lagi kerana dia tahu dah saat mati bila. Nak kedua belah ni kena hukum kata dah. Tak ada dah nak main dance, main haji, main game ke apanya. Jerit selok. Nak mati dah. Astagfirullahalazim, jerit nangis, tangis. Kita hok tak tahu mati bila ni hok jalan congek menggok tu ni. Mak mampu keras itu lah. Tak ada tobat. Tu. Allah. Jadi jangan kita duk berasa mulia. Mulia kita ke gapo. Baik, gitulah. Jadi ulama-ulama ni bukan piu ke bukan dai ke bukan ustaz-ustaz mi segera mi basi mi goreng bukan. Ulama ni sifatnya takut pada Allah. Itu sifat dia, takut pada Allah. Cermat, teliti. Nak cakap apa ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nas. Berani dengan berfatwa tu, berani dengan apa dengan apa. Maka sebab tu nak berfatwa dengan begitu sekali teliti, cermat. Imam Malik tu 80 soalan orang tanya dia, jawab wallahu a'lam 79 soalan wallahu a'lam laka. So soalan boleh jawab. Tapi tak pernah kita dengar orang gelar ke Imam Malik ni imam wallahu a'lam. Tak ada sebab orang tahu ulama ni lagu tu. Kayak kita lah tak boleh gitu. Ustaz tanya sikit wallahu a'lam. Tanya dulu wallahu a'lam. Tak lepas kau ustaz apa? Wallahu a'lam kamu. kita lah gitu jenis nak ustaz tu jawab semata. Betul salah tak ada kira. Tu jawab ustaz jawab jawab. Jenis kita lah gitu Kalau ustaz takut ke Tuhan sikit, ustaz apa duk mai wallahu a'lam pacerah lagu ni baik asal jadi ustaz. Jadi perangai kita pun memang gitu dah. Tak ada arah. Orang dulu dak gitu sampai salafus soleh dulu. Dia tahu kata ulama takut ke Tuhan, biar jawab wallahu a'lam lebih baik daripada duk menyesatkan orang tidak. Maka kerana itu kata Nabi alaikum bimujalasatil ulama ai ilzam alaikum wajib atas kamu tu duduk di dalam majlis ulama. Ulama mana? Ail amilin yang beramal dengan ilmu. Kerana ada juga ulama yang tidak beramal dengan ilmu. Mana ulama ni asalnya daripada mufradnya alim. Bukan alim. Kalau alim tu sikap mubalaghah diitlaq pada Allah Taala. Alim. Allah Taala saja yang alim. Kalau kita alim, apa alim? Manittasafa bil ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu. Orang yang bersifat dengan ilmu maknanya ilmu dengan tubuh dia tu sifat dengan zat, tak boleh cerai tangga.
Dia bangun pun ilmu, dia bergerak pun ilmu, dia melompat pun ilmu, dia berjalan pun ilmu, dia cakap pun ilmu, dia pun ilmu, dia tidur pun ilmu. Gitu. Tu baru ulama. Buat kita ni cakap je bunyi ilmu, tanya atas surah je sebab sawakunya kalau jumpa di Map Valley tak ada ni rambut panjang kan ni hamba ni. Baju cakap terus. Kalau gitu bukan ulama tu alamat. Tu. Jadi itu ulama apa? Alim manit tasafa bil ilmi. Dia duduk pun ilmu. Dia bangun pun ilmu. Dia diam pun ilmu. Dia cakap pun ilmu. Pun ilmu belaka. Oh payah. Apa kita ni cakap je bunyi ilmunya kan apa? Photostat bagi copy paste. Kopi hot guru, kopi paste demo, copy paste. Bagi tidak beramal sekali. Tu bukan ulama. Jadi ulama ni amilin yang beramal dengan ilmu. Pas kalau tak ada ulama lagu mana? Nabi kata wastima'i kalamil hukama. Menuntuti dengar olehmu akan kalam hukama. Hukama ni apa? Yani al-alimina bi dzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Orang yang mengetahui dengan Allah Ta'ala, orang yang kenal Allah Ta'ala, itu hukama. Orang yang muafakat di antara perkataan dan perbuatan. Kata lagu ni, dia buat lagu ni. Kita dak kan? Dok suruh orang ya dermanya, dia sendiri kopi kedekut hangat. Tu suruh orang kata derma tuan-tuan. Derma paling bagus sekali, paling kita sayang sekali. Kalau kita ada 3 buah kereta, Wildfire, Myvi, hak mana paling saya? Wildfire, sedekah. Sedap bahagia suruh orang sedekah ni paling saya. Dia kopi hangit ada tok guru kan. Dia duk suruh orang sedekah lama lah, hak paling dia saya. Jadi bini dia nya duk dengar semua yang mengajar. Habis suruh sedekah hak paling dia saya sekali. Jadi tu bini dia ambil jubah hak paling dia saya sekali. Serbai hak paling mahal. Serbai ada hak ke 3,000 selah. Emas ada emas macam warna emas tu. Ngas sedekah kau orang. Tak tu laki balik cari lemari. Mana mek mu serbai aku hak mahal tak ada ni. Dia kata abang semua duk mengajar kata sedekah hak paling bagi hak kita saya. Mek duk tengok tak rajin pun habis sedekah. Jadi mek tolong sedekahkan untuk abang kata mengamuk. Artinya orang hak jenis lagu tu bukan hukama. Kerana hukama ni orang yang Allah Taala bagi hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Allah Taala bagi hikmah kepada siapa yang Allah Taala kehendak. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah Taala bagi hikmah, maka Allah Taala sesungguhnya telah memberi kepada seorang tersebut kebajikan yang sangat banyak. Jadi hikmah ni lebih halus lagi. Lebih halus lagi. Banyak-banyak hikmah dia panggil hikam. Satu perkataan, satu hikmah dia panggil hikmah. Kebijaksanaan dia panggil. Banyak-banyak hikmah dia panggil hikam. Sebab tu biasa dengar kitab hikam. Kitab hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari, kitab hikam Ibnu Ruslan, kitab hikam Abu Madian. Itu dia panggil himpunan segala hikmah-hikmah. Perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala ajar nak cakap tidak seperti kita. Dia panggil futuhat. Futuhat. Contoh Imam Ibnu Athaillah dia kata di awal-awal kitab hikam dia, min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Setengah daripada tanda orang yang bergantung hatinya dengan amal dia. Amal maksudnya dia bergantung dengan ilmu, dengan amal dia. Saya orang mengajar, saya ustaz, saya syekh, saya kaki masjid, saya beramal tu, saya jemaah masjid. Saya tak mungkin buat maksiat. Tu dia bergantung dengan amal dia. Saya pasti ahli syurga. Tu siap dia bergantung itu. Tanda kata orang tu bergantung dengan amal, tidak bergantung dengan Allah Ta'ala, nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Kurang dia berharap rajak pada Allah Ta'ala ketika mana diperjatuhkan dia dalam kemaksiatan. Dia tak bergantung dengan Allah Ta'ala lah. Tak ada guna duk semaya baca Quran, berzikir, puasa, gapo. Buat maksiat juga. Malah dah aku nak semaya nak puasa. Habis itu dia panggil apa? Tanda kata orang tu bergantung dengan amal, tidak bergantung dengan Allah Ta'ala. Kalau orang tu bergantung dengan Allah Ta'ala, tak kira Tuhan jatuhkan dia di mana.
Tu di mana sahaja Tuhan jatuh ke dia tetap akan buat kerja dia sebagai hamba. Dia tak soal kerja Tuhan. Nah, kita ni hamba kena buat kerja hamba. Mana? Iaitu bila Allah Ta'ala beri kepada kita kekayaan, nikmat rezeki luar, maka wajib kita kena takwa kepada Allah. Kita tu tugas kita takwa kepada Allah. Nah? Bila Allah Ta'ala buat kesempitan hidup kita, maka wajib kita kena sabar, kena redha, kena sabar. Itu tugas kita hamba tu. Bukan protes Tuhan. Mana kita semayanya miskin juga, demo tak semaya pun kaya. Aku Tuhan. Itu kerja bodoh gitu. Nah, akhirat esok Tuhan tanya mung sebagai hamba apa mu buat kerja, bukan kita ke tanya Tuhan pula. Nak Tuhan tanya, "Hei mama, ketika mana aku buat mu kaya, apa tanggungjawabmu sebagai hamba?" Nah, tu hak Tuhan tanya. Bukan kata bakit-bakit kubur akhirat gelap. Kita pula tanya Tuhan, "Mana Tuhan buat saya kaya sampai saya lupa diri ni?" Dia pula pergi soal Tuhan. Jadi balik. Dia Tuhan ke Tuhan tu jadi hamba pula. Ataupun dia miskin, dia pergi soal pula Tuhan. Mana Tuhan buat saya miskin? Kalau saya kaya kan saya berjuru. Nah, ni dok mu aku jadi miskin. Aku duk ropok curi situ sini ni. Tak boleh. Tuhan akan tanya kita, bukan kita tanya Tuhan. Nah, jadi manusia ni dia banyak salah sekal gitu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, Tuhan kata. Fa ammal insan, adapun manusia ni, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Bila Allah Taala coba dia. Lagu mana Allah Taala coba dia? Dengan memberi kemuliaan, akramahu. Allah Taala muliakan dia dengan pakak. Jadi Tan Sri, Datuk Sri kau berapa. Nah? Wa na'amahu, Tuhan beri limpah harta benda jutawan. Kaya jutawan dia. Fayaqulu rabbi akraman. Mula dia babak sehari dia kata, Tuhan saya sungguh ke aku ya. Nah, mu duk semaya 5 kali sehari Jumaat ke masjid. Tuhan wi apa kamu? Nak daerah lembu situ. Nah, aku semaya setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha pun. Kaya gitu mu. Tuhan saya ke aku lagi padamu. Tu ada jenis orang lagi tu. Nah. Tu tengok. Wa amma idza mabtalahu faqad alaihi rizquh. Ada manusia itu juga apabila Allah Ta'ala sepik ke orang panggil rezeki dia. Nak topak tak sengguh pun tak agak. Berhenti situ dari pukul. Tolong mak topak ke aku ni. Tak gerak kereta aku ni. Nah, sepiknya harta dia. Susahnya hidup dia macam kita-kita ni. Ayat marhim ni. Nah, fayaqulu rabbi ahana. Mula dia babak juga Tuhan ni tak sayang aku dah ni. Tuhan ni nak hina aku. Kala dia kata. Duk belaka bengang weh. Bukan kata aku jadi kaya tu kak. Aku sayang. Aku jadi miskin. Aku benci. Dah. Bukan situ nilai dia. Nilainya tanggungjawab kita sebagai hamba tu benar tak kita tunai. Kalau kaya kita tunai tanggungjawab sebagai hamba bertakwa, Tuhan saya. Kalau miskin kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba dengan sabar, Tuhan saya. Kalau Allah Ta'ala jatuh ke kita dalam berbuat ibadat, kita Allah Ta'ala bagi nikmat kita boleh buat ibadat taat, kita syukur pada Allah Ta'ala, Tuhan saya. Nah, kalau Allah Ta'ala jatuh ke kita dalam lembah maksiat, maka kita taubat, Tuhan saya. Nah, at-taibu minaz zambi kamala zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa supaya tak ada dosa. Nah, jadi akhirat esok bukan kita tanya Tuhan mana, Tuhan buat aku jatuh maksiat. Nah, bukan. Tuhan akan tanya kita. Mu ketika mana aku jatuh kamu dalam membuat maksiat, apa tanggungjawabmu sebagai hamba? Tu. Kalau kita jawab ke Tuhan, aku taubat ya Allah. Sekali. Pas aku buat pula, mu jatuh pula. Taubat pula jatuh. Nah, 3 kali, taubat juga Tuhan. 4 kali, malah dah aku taubat, buat pula kan. Ngaku gigi. Gigi ngaku gigi. 4 kali taubat pula, taubat. 10 kali taubat. Nah, 100 kali aku buat mu jatuh maksiat sama. Mu taubat juga Tuhan, aku tak putus harap dengan rahmat-Mu. Nah, masuk syurga lagi. At-taibu minaz zambi kamala zambalahu. Tuhan tak tanya kita, Tuhan bukan kita kena tanya Tuhan buat gapo kita. Dah, Tuhan tanya kita buat gapo bila Tuhan jatuh ke kita dalam apa-apa sahaja. Yang Allah Taala telah tentu sedia kala lagi. Itu. Baik, kurang apa dah weh? 142 dah ni kata 140 ya. 150 pula. Kau naik sendiri. Baik. Kenapakah Nabi kata kita ni kena duduk dalam majlis ulama? Atau kalau tak ada ulama, kita ambil kitab-kitab ulama, kita mengaji dengan orang hak pernah mengaji kitab-kitab ulama. Nah,
Dan kita dengar perkataan hikmah. Kerana Nabi kata fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Kerana fa tu dia panggil fa ta'liliyah. Fa innallaha, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba, menghiduplah ia Allah akan hati al-mayyita yang mati. Jadi hati kita ni boleh hidup boleh mati ni. Nah, sebab tu hamba kata tadi kalau kita duduk main tutup street masjid sebab ke Covid, bimbang hamba takutnya buka masjid pani tak ada orang nak air. Kalau lekat tabiat dengan tak pergi masjid. Nah, bulan 3 itu tutup kan, tak ada hal lah kerana tak ada SOP lagi masa tu. Bulan 3 tutup tu. Pas buka bulan ni, boleh pergi. Ambo puasa malas nak pergi. Nak ikhlas buat ni. Nah, hari Jumaat agak Allah malah aku nak daftar. Sedap juga kalau tak ada Jumaat kalau tu. Bahaya. Nah, takut lama-lama jadi qalbun qasi, hati kerah. Hati kerah. Kita ni sebab itulah paling kurang pun seminggu sekali kena dengar juga. Paling malah ni. Paling batok, paling hamlah, paling kaya dah. Tak siku kuliah dah sik. Kau ni paling batok, paling hamlah, paling hanya sekali ni. Paling tolo berdoa. Seminggu sekali kena dengar. Kena dengar apa? Khatib khutbah. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Kena dengar supaya hati dia tidak mampu gerah dulu. Jangan sampai tubuh je hidup duk makan berapa semua tapi hati mampu gerah. Hati mampu gerah. Orang panggil mayat hidup. Orang panggil mayat hidup. Tak ada perasaan berapa. Bila sebut tentang dosa berapa? Tak ada rasa berapa, tak ada rasa berapa. Ya kau ada dosa, ada neraka. Duk main lagu tu. Berat dah. Berat dah lagu tu. Ni. Tu. Kenapa? Kerana tanda khizlan tadi. Khizlan pula. Mai pula khizlan. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, likulli syai'in alamu. Tiap-tiap sesuatu tu ada tanda. Wa alamatul khizlan, dan bermula tanda orang yang Allah Taala tidak bagi taufik. Tadi khizlan tadi. Ialah tarkul buka, tinggal menangisi apabila mengingati dosa dia. Bila kita ingat berdosa kita kan, duduk atas jadah, duduk sore-sore teringat dosa belaka. Berasa nak menangis dah. Kalau berasa menangis, alhamdulillah. Kerana tanda hati kita tu belum qasi, belum kerah, belum mayyit, belum mati, belum mampu lagi. Masih ada hidup lagi. Kalau duduk atas jadah teringat ke dosa duk buat mula-mula. Berasa senyum sore sedap juga kalau boleh buat mula. Berat tu. Nengok calik tu. Istighfar banyak tu. Maknanya hati kita tu qasi, kerah. Tak rasa gapo rasa. Nak buat pulak lagi ada. Sedap juga kalau boleh buat pulak. Berat. Jangan kena menangis. Cita-cita pula nak buat lagi. Bahaya tu. Tu qalbun qasi dia panggil. Tarkul buka, tinggal menangis. Maka kerana tu fa innallaha ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita, Allah Ta'ala menghidupkan akan hati yang mati ni binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Dengan cahaya hikmah. Artinya kalau bila kita dengar perkataan-perkataan ulama arif billah, seumpamalah orang panggil perkataan dia tu menyampaikan ke dalam hati kita, ini orang panggil seumpama Al-Quran. Itu. Bukan Al-Quran, seumpama. Sebab tu dalam hadis lain Nabi kata, kalimatul hikmatu yata'allamu bihar rajulu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu perkataan ahlul hikmah yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Kenapa? Karena Nabi kata kadatil hikmatu antakuna Qur'anan. Dekatlah oleh perkataan ahlul hikmah tu dengan Quran. Bukan Quran, dekat. Kenapa dekat? Pada pihak qaulan baligha. Perkataan yang boleh menyampaikan ke dalam batin hati kita. Maka kerana tu, kalau kita nak hati kita tu hidup, senantiasa orang panggil merasai tentang perkara-perkara yang berbentuk keimanan, kepercayaan daripada syurga, neraka, pahala, dosa, maka banyak-banyak kita mendengar perkataan ulama-ulama ahlul hikmah. Tu supaya hati kita tidak mati. Karena Allah Ta'ala menghidupkan akan hati yang mati ni binuril hikmati, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil arda, seperti mana menghiduplah oleh Allah Ta'ala akan bumi al-maitata yang hangus, yang mati, bima'il matari. Cuba tengok.
Tanah yang tandus, tanah yang kering kontang, apabila diturunkan hujan, maka subur tak? Subur, naik balik. Seperti itulah bandingannya. Hati kita yang mati ni kalau nak dihidupkan balik, mesti kita kena duduk dalam majlis ulama. Nah, mendengar perkataan ahlul hikmah. Supaya hati kita tu berbekah. Nah, hidup, berenergi, ada power, tidak mati. Bukan tubuh saja power kuat nak ni. Nah, hati mampu kerah, tak berasa berapa satu. Nah. Itu kata almarhum Tok Guru Ni Aziz rahimahullah taala, dia kata, hati kita ni supaya tapak kaki, tapak tangan ya. Nah, tapak tangan, tapak kaki ni kalau orang panggil orang hok duk kerja kuat kan. Hok duk kerja buat bangunan ke berapa, dia kerah jadi. Nah, tak usah kata buat kerja bangunan. Kalau di Mesir tu, orang Arab hok duk kerja kat bara api shisha tu. Tebal, tapak tangannya tebal. Kalau jamah tapak tangan dia kata, ni kulit boyo ke kulit orang nak ni. Kerah ke jokong. Nah, dia tak rasa dia ambil kadang-kadang ambil bara lagu tu bara api kita kejut tengok. Nah, tak rasa gapo. Itu ibaratnya kalau hati kita kerah, seumpama tapak tangan tapak kaki hok kerah ni. Tak berasa gapo. Jijok paku pun sengih-sengih main-main gitu. Ni tak berasa gapo. Hati orang kerah lagu tu, sebut neraka, sebut syurga, sebut pahala, tak berasa gapo. Bukan dia kata ada kedok. Berat tu. Kalau duk mai ada kedok tu kena ngucap kelik lah. Itu membawa rosak pada akidah. Baik. Habis itu, jadi kita berhenti situ dululah insya-Allah. Wallahu alam, ni hamba pun tak tahu, tiba-tiba nya telefon pagi ni suruh mari. Tak tahu nak mengajar gapo, pakai bedah ikut cakap. Lama dah tak kuliah ni kan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ dululah. Nah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.